Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah dapat kita bertemu sekali lagi. Kali ini dalam Facebook Masjid Ma'ruf. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita kesihatan yang baik sepanjang hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita taufik, memberikan kita petunjuk untuk meningkatkan amalan-amalan kita pada baki-baki bulan Ramadan yang tinggal tidak berapa hari saja. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita di kalangan mereka-mereka yang diampunkan segala dosa-dosanya yang lepas. Mudah-mudahan Allah terima segala doa-doa yang telah kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, dapat kita bertemu bulan Ramadan yang akan datang, luaskan rezeki kita dan eratkan hubungan kita dengan mereka yang kita kasihi dan kumpulkan kita di kalangan mereka-mereka yang dirahmati dan diridai. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada sesi pagi ini kita tidak akan membincangkan kitab ringkasan Ihya Ulumuddin, tapi kita akan membincangkan topik yang baru, iaitu topik yang telah diberikan kepada saya, kepentingan menghidupkan bulan Syawal dengan ibadah. Iaitu apakah perkara-perkara yang boleh kita lakukan selepas Ramadan, iaitu masuk bulan Syawal. Apakah perkara-perkara yang boleh kita teruskan, dan juga bentuk-bentuk ibadah-ibadah yang berbeza yang boleh kita lakukan setelah kita meninggalkan bulan Ramadan. Jadi saya ingin galakkan ini sesi perbincangan selama 1 jam ni. Kalau ada sesiapa yang ingin ikut serta dalam perbincangan ini dan ingin bertanya soalan, saya galakkan, saya alu-alukan soalan-soalan supaya kita dapat membincangkan secara aktif, secara aktif dan lebih meriah lagi perbincangan ini. Dan juga saya akan membentangkan perkara-perkara yang pertama sekali tentang puasa Syawal. Sebelum tu saya akan membincangkan tentang amalan-amalan yang bersangkut paut tentang hari raya. Hari raya, solat sunat, amalan-amalan sunnah pada pagi raya. Dan kemudian kita akan bincangkan tentang puasa Syawal. Puasa Syawal, apakah hukum bersangkut paut tentang puasa Syawal. Dan kemudian apakah perkara-perkara yang patut kita lakukan bagi wanita-wanita yang mengalami berada dalam keadaan haid. Bagaimana mereka boleh lakukan puasa Syawal untuk mendapatkan ganjaran yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW. Dan juga saya akan membincangkan tentang amalan-amalan yang boleh kita teruskan. Amalan-amalan yang kita akan teruskan daripada bulan Ramadan yang kita telah lakukan. Kerana bulan Ramadan ni adalah bulan yang cukup istimewa. Bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya ke atas kita. Dan kemudian bulan yang istimewa kerana bulan Ramadan ini tidak terdapat dalamnya syaitan. Syaitan tidak menghasut, tidak meletakkan perasaan was-was dalam diri kita. Jadi bulan Ramadan ni adalah bulan yang terbaik untuk kita bermuhasabah diri kita, terutama sekali tentang amalan solat. Adakah kekhusyukan kita dalam solat meningkat? Kerana ini adalah bulan yang sebaik-baiknya untuk kita tanya diri kita. Kalau kita sudah melakukan solat selama berpuluh-puluh tahun, dan kemudian kekhusyukan kita belum lagi, dan kita tak faham apa itu khusyuk dalam solat. Jadi bulan Ramadan ni adalah yang terbaik, terutama sekali pada 10 malam ni. 10 malam yang terakhir untuk kita lihat diri kita
berapakah kekhusyukan kita dalam solat? Kalaulah kita tanya diri kita daripada 0 sampai 100. 0 sampai 100, khusyuk kita tu adakah 20%? Kalau 20% pun saya rasa sudah cukup bagus. Adakah dia 30%? Ataupun ada yang sampai 90%? Kalaulah sahabat-sahabat mereka melakukan solat-solat sunat, solat-solat sunat, khusyuk mereka, sampailah panah kena kepada badan mereka, mereka tak rasa. Itu khusyuk yang cukup-cukup luar biasa. Jadi kalaulah kita tak dapat capai 100%, tapi kalau dapat 20% pun, saya rasa sudah memberikan kita kemanisan, kepuasan, dan keseronokan dalam amalan-amalan solat. Seperti mana yang disabdakan oleh Nabi SAW kepada Bilal. Wahai Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, berikan kami kerehatan dalam solat. Solat tu satu perkara yang memberikan kegembiraan kepada Nabi SAW. Adakah kita menganggap solat itu sebagai satu bebanan? Satu tanggungjawab yang perlu kita lakukan. Jadi kita melakukan secara go through motion saja. Ataupun kita menghargai. Kita menghargai solat ni sebagai hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diberikan khas kepada umat ini. Kita melakukan solat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat. Ini tidak diberikan kepada umat-umat dahulu. Ulama-ulama sejarah, ulama-ulama kita mengatakan bahawa umat-umat terdahulu mereka melakukan 2 rakaat solat. 2 rakaat solat pada waktu pagi, pada waktu petang, pada waktu malam. Ini adalah 3 waktu solat yang mereka lakukan. Tetapi kita melakukan 5. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan, Ustaz, ini adalah satu tanggungjawab yang berat. Bebanan. Kalau kita merasa bahawa ini satu bebanan, maka kita tidak akan mendapat kemanisan dalam solat. Tetapi kalau kita menghargai, kita rasa bahawa ini adalah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita melakukan solat kita, perasaan kita berbeza. Berbeza seseorang yang melakukan solat kerana suka dan seseorang yang melakukan solat kerana itu satu bebanan. Jadi kita punya attitude lah. Attitude kita terhadap solat tadi sudah akan membezakan kita. Akan membezakan kita di antara orang yang melakukan solat secara khusyuk dan orang yang melakukan solat tanpa khusyuk. Jadi 10 malam ni adalah yang terbaik untuk kita bermuhasabah. Dan juga pada 10 malam ni, juga sebaik-baiknya kita perbanyakkan kita punya istighfar. Perbanyakkan istighfar kita. Kerana apa kita melakukan banyak istighfar? Allah Subhanahu Wa Taala menganjurkan kita, mengajar kita, kalaulah kita sampai kepada kemuncak, kalau kita punya amalan makin lama makin banyak, maka kita diajar supaya beristighfar. Istighfar kerana apa? Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita melakukan perkara ini bukan daripada kekuatan diri kita. Amalan-amalan yang kita lakukan adalah taufik dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita beristighfar kerana mungkin amalan-amalan kita ada yang kekurangan. Ada banyak kekurangan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita iaitu sebagai signal daripada surah mana? Surah Al-Fath ataupun surah An-Nasr. Surah An-Nasr. Yang mana Nabi surah ini diturunkan kepada Nabi SAW selepas pembukaan kota Mekah. Satu kegemilangan, satu kemenangan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, iaitu idza jaa nasrullahi wal fath. Jika telah datang kepada kamu iaitu nasr, kemenangan dan pembukaan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu melihat manusia datang masuk Islam dengan afwaj. Afwaj dengan bergelombang-gelombang, berbundung-bundung. Jadi manusia dah mula masuk Islam. Orang-orang Arab datang dengan kumpulan yang ramai. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengajar Nabi, kalau dah datang kemenangan, datang kegemilangan, Allah kata apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
Iaitu fasabbih, bertasbihlah kamu. Bihamdi. Bihamdika rabbika wastaghfir. Dengan kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertasbih. Iaitu kita baca subhanallah. Teruskan zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita nak bertasbih, Nabi SAW menganjurkan kita baca tasbih yang ringan kepada lidah kita. Baca subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Baca seberapa banyak yang dapat. Ataupun kalau kita tak dapat membaca tasbih ni, Nabi ajar kita supaya baca tasbih yang diajarkan kepada isteri dia. Iaitu apa? Tasbih subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa rida nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Ini di antara tasbih yang memang cukup-cukup hebat. Nabi SAW sekali keluar daripada rumahnya selepas subuh. Selepas solat subuh, Nabi pun keluar kerana mempunyai hajat yang tertentu. Lihat isterinya Juwairiyah radhiyallahu anha berzikir. Kemudian Nabi pulang pula selepas berapa jam. Hebat, isterinya masih lagi berzikir. Dalam waktu duha, dalam pukul 9, pukul 10 Nabi pun pulang. Kemudian Nabi pun bertanya, kau masih lagi berzikir daripada masa aku tinggalkan rumah tadi? Maka isteri pun mengangguk. Dia kata, ya. Maka Nabi SAW sebut, aku telah menyebut 3 kalimat. 3 kalimat ini lebih baik daripada apa yang kau sebut daripada pagi sampai sekarang. Daripada tadi sampai sekarang. Berjam-jam. Nabi sebut apa? Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dan segala pujian bagi dia. Adada khalqi. Adada khalqi maksudnya sebanyak ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita sebut tadi, kita kata subhanallah wa bihamdi. Walaupun sekali, tetapi maksudnya sebanyak ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala? Tak ada siapa yang boleh kira. Terlampau banyak. Adada khalqih wa ridha nafsih, dan mengikut keredaan Allah Subhanahu Wa Taala pada dirinya. Allah Subhanahu Wa Taala adalah maha bongkak. Allah Subhanahu Wa Taala maha sombong. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai keredaan yang cukup luas. Jadi di sini Nabi SAW ajar kita iaitu subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih, dan beratnya arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Ciptaan, di antara ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang terbesar adalah arasy dia. Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai singgasana dia. Singgasana. Arasy dia. Dan arasy-nya dipikul oleh 8 malaikat. Dalam sepotong hadis Nabi SAW sebut bahawa arasy Allah Subhanahu Wa Taala dipikul oleh 8 malaikat. 8 malaikat yang paling mulia, paling dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan besarnya malaikat ni, di antara cuping telinga mereka kepada bahu mereka 700 tahun perjalanan. Itu cuma cuping kepada bahu 700 tahun. Berapa besar dia malaikat tadi. Dan arasy tu lagi besar lagi. Jadi kita kata wazinata arsy wa midada kalimati. Dan banyaknya kalimat-kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman dalam Al-Quran, kalaulah kita ubah, kita ambil pokok-pokok di lautan, di hutan, dan lautan tu ditukar kepada dakwat, tulis segala kalimat Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan habis. Jadi ini di antara tasbih, tasbih yang boleh kita baca. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fasabbih bihamdi rabbika, dan berpujilah kepada Tuhanmu. Jadi ini pada 10 malam yang terakhir, kita perbanyakkan kita punya tasbih. Kita perbanyakkan kita punya tahmid. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita peluang untuk kita merasai bulan Ramadan ni. Ini satu nikmat yang sangat besar. Kita dapat rasa sampailah hari ni kita akan masuk pada malam yang 27 malam yang ke-27. Jadi dah dekat habis kepada bulan Ramadan ni. Jadi kita baca alhamdulillah
Alhamdulillah ada dua bentuk. Kita boleh baca Alhamdulillah, dan zikir yang sebaik-baiknya adalah apabila kita sebut Alhamdulillah bukan saja daripada lidah kita, tetapi kita sebut Alhamdulillah dengan hati. Kita sebut Alhamdulillah dengan hati kita. Kita merasai sebutan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita sebut Alhamdulillah, 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 kita kata segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Ataupun Alhamdulillah ni kita baca sebagai kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sangat daripada hamba-Ku yang bersyukur. Syukur yang banyak. Jadi kita kalau boleh bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak akan dapat kira. Allah sebut dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu ingin mengira nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kamu tidak akan dapat mampu untuk kira keseluruhannya. Jadi di sini nikmat apa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, nikmat, maka kita bersyukur. Kita kata Alhamdulillah kerana nikmat tadi. Jadi kita bertasbih, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut wastaghfir, dan beristighfarlah kepadanya. Jadi di sini 10 malam yang terakhir adalah waktu yang terbaik untuk kita beristighfar. Dan lafaz istighfar yang diajar oleh Nabi SAW, terutama sekali pada 10 malam ini adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu lafaz istighfar. Istighfar dan juga doa. Kerana apa? 10 malam yang terakhir ni kita nak mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-afu. Al-afu ni ulama mengatakan bahawa dosa-dosa kita Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan. Kena delete. Dah tak ada simpan lagi, tak ada rekod lagi. Itu al-afu. Kalau istighfar maksud apa? Disembunyikan. Disembunyikan pada satu sudut. Hanya Allah saja yang tahu. Tetapi al-afu ni dibersihkan. Jadi itu lafaz yang terbaik pada 10 malam ni. Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kalaulah aku kena Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni kita pun tak tahu bila lah. Bila berlaku Lailatul Qadar. Banyak pandangan-pandangan yang saya tengok dekat dalam Facebook, dalam YouTube. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar ni dah berlaku pada malam 23. Ada yang mengatakan sudah berlaku pada malam 25. Jadi kalau sesiapa yang nak mencari Lailatul Qadar dah terlepas dah. Jadi masih ada lagi ke tidak? Wallahualam. Malam ni malam ganjil lagi 27. Ada lagi malam 29. Tidak apa-apa. Kita pun tak kisah. Malam Lailatul Qadar tu berapa berlaku. Ini hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan amalan kita. Kerana amalan ini ikhlas. Kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat, tak dapat, itu belakang kira. Tetapi amalan-amalan ni kita teruskan. Jangan kita patah semangat. Orang kata 23 dah berlaku, 25 dah berlaku. Sudah. Kita teruskan kita punya amalan-amalan. Jadi malam ni 27, kita pun banyakkan kita punya istighfar. Doa tadi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita baca ketika kita sujud. Kita baca ketika kita selepas solat. Kita duduk. Tengah masak ke. Tengah masak pun tak ada masalah. Tengah goreng tu kita kata Allahumma, jangan pula nanti minyak tu terpecik kat muka sudah. Nanti terpecik kat muka banyak pula. Ada cerita lain pula. Jadi kalau kita nak baca tu, bila-bila baca. Kita tengah goreng, kita kata Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tengah cuci ikan ke, tengah masak nasi ke, zikir. Kita pun boleh baca bismillah, subhanallah, alhamdulillah. Ni saya teringat satu
kebetulan saya teringat satu kisah. Satu kisah iaitu kisah tentang Imam Ahmad. Imam Ahmad ni, dia ni seorang alim yang sangat-sangat hebat. Dan memang masyhur. Memang masyhur. Tetapi ada di antara kalangan masyarakat Islam yang tak pernah jumpa Imam Ahmad. Jadi dia tak tahu rupa Imam Ahmad tu macam mana. Dulu mana ada TV. Tak ada gambar pun. Tak ada surat khabar. Jadi mereka pun tak kenal. Melainkan anak murid dia tahulah Imam Ahmad rupa dia macam mana. Jadi ada masyarakat yang tak kenal. Jadi dalam satu ketika ni, Imam Ahmad dalam perjalanan. Ulama-ulama hadis ni dia banyak bermusafir untuk nak dapatkan hadis, jumpa ulama-ulama hadis yang lain, kemudian berbincang tentang hukum ahkam. Jadi Imam Ahmad dalam perjalanan, satu ketika tu dia berhenti kat satu bandar, satu kampung ni. Jadi dia pun bila waktu malam dia pun rehat dekat dalam masjid. Dia pun rehat dalam masjid. Kemudian penjaga masjid tu bila nak tutup masjid, halau dia. Pasal apa? Dia pun tak kenal Imam Ahmad. Jadi dia pun tengok ada orang ni, musafir ni, orang biasa. Jadi dia pun halau, keluar. Dia kata nak tutup masjid. Jadi Imam Ahmad kata, boleh tak aku tumpang sekejap? Dia kata tak boleh, halau. Imam Ahmad pula orang yang rendah diri. Dia taklah cakap, engkau tahu aku siapa ni? Kau tahu tak aku ni? Aku Imam Ahmad tau. Tak ada pula dia buat macam tu. Jadi orang tu halau, dia keluar. Lepas tu dekat luar masjid tu pun dia nak rehat. Yang penjaga masjid pun halau, dia kata, kau sini pun tak boleh. Sini pun tak boleh. Ni luar masjid. Tak boleh, halau. Halau. Sampailah dekat sebelah masjid tu ada pembuat roti. Ada kedai roti. Pembuat roti tu ketika tu tengah masak roti. Jadi dia pun tengok orang ni, dia pun tak kenal Imam Ahmad, dia tengok orang ni kesian. Dia kata, tak apa, kau tak ada tempat nak rehat, kau rehat dekat kedai aku ni. Rehat tempat aku buat roti ni. Ada satu sudut tu, kau pergi tidur kat situ lah. Jadi Imam Ahmad pun rehat kat situ lah. Kemudian Imam Ahmad ni, dia pun lihat pembuat roti ni, setiap kali dia buat roti dia akan beristighfar. Bila dia uli aja dia kata astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kemudian dia nak potong astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Lidah dia sentiasa beristighfar. Kemudian Imam Ahmad merasa kagum. Kemudian Imam Ahmad tanya, kerana istighfar ni salah satu daripada kelebihan dia, Allah Subhanahu Wa Taala jawab doa kita. Sebab itu, apabila kita lakukan solat istisqa. Solat istisqa, itu solat minta hujan. Perkara pertama sekali Nabi SAW perintahkan kepada sahabat-sahabat adalah istaghfiru, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan istighfar ini mempunyai bermacam-macam kelebihan. Istighfar Allah Subhanahu Wa Taala turunkan rezeki daripada langit, turunkan hujan. Istighfar ni Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita rezeki. Istighfar berikan kita anak. Kalau sesiapa yang tidak ada anak, dapatkan anak, banyakkan istighfar. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan pokok-pokok, semuanya daripada istighfar. Jadi di sini Imam Ahmad dia tanya pembuat roti ni. Dia kata, engkau ni aku tengok selalu beristighfar. Engkau punya doa ni Allah kabulkan tak? Doa engkau ni Allah kabulkan ataupun tidak? Dia kata, alhamdulillah. Semua doa yang aku lakukan, semua aku dah dapat. Segala doa yang aku lakukan, aku dah dapat. Cuma satu saja. Satu doa saja yang aku lakukan, aku belum dapat lagi. Kemudian Imam Ahmad tanya, doa tu apa? Dia kata, aku berdoa untuk jumpa Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad dia kata, doa engkau Allah dah kabulkan.
Allah paksa aku datang kepada kedai kau ni untuk bertemu dengan kau. Jadi di sini, Masya Allah, ini di antara amalan-amalan yang kita dapat daripada beristighfar. Kelebihan. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala, dan begitu juga ulama-ulama kita mengatakan, kenapa pula apabila kita melakukan solat, habis saja solat, pertama sekali lafaz yang kita sebut adalah Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Kenapa pula kita nak beristighfar? Padahal kita dah melakukan solat kita. Alhamdulillah. Tetapi lafaz yang pertama yang Nabi SAW ajar kita selepas habis solat saja, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Pertama sekali, kerana mungkin dalam solat kita tu ada dia punya kekurangan-kekurangan dia. Apabila kita melakukan solat kita, mungkin kita ni tak khusyuk. Apabila kita solat ni, macam-macam perkara yang kita ingatkan. Itu kalau luar Ramadan. Kerana apa? Dalam solat ni biasanya syaitan akan datang kepada kita. Syaitan akan datang, kemudian dia bisikkan dalam telinga kita. Dia kata, ingatkan ini, ingatlah ini, ingatlah ini. Jadi kalau bulan Ramadan ni, kalau kita masih ingat lagi perkara ni, ini bukan daripada syaitan lagi dah. Syaitan semua dah kena gari. Ini semua daripada apa? Daripada perangai kita ni. Dah habit, dah terbiasa. Dalam solat tu kita fikirkan tentang benda-benda lain. Jadi ini adalah kelemahan diri sendiri, bukan daripada bisikan syaitan. Jadi bila kita solat tadi, banyak perkara-perkara yang kita kekurangan dalam solat tadi, maka kita istighfar. Dan juga istighfar kerana apa? Supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita beristighfar, kerana Nabi SAW sebut bahawa doa yang paling baik adalah fi duburi solah. Doa yang paling bagus adalah di belakang solat. Di belakang solat, ulama kata selepas salam, doalah. Habis saja Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun kata Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Kemudian kita baca zikir. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian kita pun boleh baca zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian doa. Ini adalah waktu untuk kita berdoa. Jadi sepanjang bulan Ramadan ni, adakah kita punya doa tu makin banyak? Tanya diri kita. Selepas solat, adakah kita angkat tangan kita? Jadi kalau kita nak angkat tangan kita, tak semestinya lepas solat. Kita boleh angkat bila-bila saja. Jadi ini di antara tempat untuk kita berdoa. Dan kelebihannya kerana istighfar. Dan juga ini daripada ayat Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala tadi sebut. Saya ingatkan lagi dalam surah Al-Nasr. Surah Al-Nasr, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha menerima segala taubat. Ini di antara ajaran-ajaran yang kita dapat daripada surah, iaitu pada akhir-akhir 10 malam ini ataupun 10 hari Ramadan. Banyakkan istighfar. Iaitu doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, ataupun fa'fu anna pun boleh. Ataupun kita boleh istighfar dengan sebutan Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Itu juga lafaz istighfar. Dan satu lafaz istighfar yang Nabi ajar kita, sekurang-kurangnya tiap hari kita bacalah sekali selepas subuh. Selepas subuh
Ni memang 10 malam ni kadang-kadang kita rasa ngantuk lah. Lepas subuh aja rasa macam nak tidur balik lah. Pasal mungkin malam dah banyak zikir, banyak ibadat. Jadi selepas kurang-kurangnya, kita baca satu istighfar yang Nabi ajar kita. Sesiapa yang membaca istighfar ini dan yakin dengannya, kalaulah hari itu ditakdirkan hari yang terakhir bagi dia, dikira sebagai ahli syurga. Kalaulah dia baca selepas pada waktu petang, dia baca pada waktu petang dengan yakin, dan kalau dia meninggal pada malam hari, dikira sebagai ahli syurga. Satu istighfar yang cukup-cukup hebat. Iaitu, ini dinamakan sebagai Sayyidul Istighfar. Raja segala istighfar. Yang ini kita kena hafal. Kalau tak hafal, kita ambil lah photostat lah. Photostat. Dalam kitab-kitab hadis semuanya ada. Photostat simpan dalam poket. Simpan dalam poket, pada waktu pagi buka, baca. Pada waktu petang ataupun selepas asar, baca lagi. Besok lagi. Besok lepas asar, baca lagi. Selepas seminggu, saya rasa dah boleh hafal. Kalau tak seminggu pun, 2 minggu lah. Lafaz dia apa? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu, wa abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhanbi, faghfirli, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dan kita yakin dengan sebutan tadi. Iaitu Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Tuhan aku. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau. Khalaqtani, kau telah menciptakan aku. Wa ana abduka, dan aku adalah hamba engkau. Wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku ni berada dalam ketetapanmu, janjimu, selagi mana yang aku mampu. Mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung daripada segala keburukan yang aku lakukan. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya. Dan aku akur dengan nikmat-nikmat yang kau telah curahkan ke atas aku. Wa abu'u bi dhanbi, dan aku akur dengan dosa-dosa yang telah aku lakukan. Faghfirli, ampunkanlah aku. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sesungguhnya tiada yang akan mengampunkan dosa melainkan engkau. Ini satu lafaz yang cukup-cukup hebat. Cukup-cukup hebat. Kita baca selepas subuh, kita baca selepas asar, selamat. Mana-mana kita pergi, masuk syurga. Mati aja masuk syurga. InsyaAllah. Baik. Jadi, ini di antara amalan-amalan yang boleh kita lakukan. Biasanya 10 malam yang terakhir ni. Dan juga kita perbanyakkan kita punya doa. Perbanyakkan kita punya doa. Doa. Apa saja doa. Dan biasanya doa yang Nabi baca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini doa yang banyak Nabi sebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ini doa kita faham. Ya Allah, kau berikanlah aku kebaikan dunia. Segala kebaikan dunia. Dan juga kebaikan akhirat. Dan selamatkan aku daripada siksaan api neraka. Ini doa yang banyak Nabi sebut. Baik. Sebelum ni saya nak tengok, ada tak soalan-soalan? Okey. Ni belum lagi ada soalan ni. Jadi kalau ada siapa-siapa yang nak tanya saya soalan, saya alu-alukan. Ni sesi bukan sesi ihya, ringkasan Ihya Ulumuddin, tetapi sesi tentang kepentingan menghidupkan bulan Syawal dengan ibadah. Jadi saya sedang menceritakan tentang 10 malam yang terakhir ni, amalan-amalan yang boleh kita lakukan. Okey. Itu saya ingat cukup. Saya masuk pula dalam bab ni. Kalau tidak, tak masuk dalam bab ni. Banyak celoti. Ustaz ni tak habis lagi ni. Belum masuk dalam bab yang kita nak bincangkan. Okey. Jadi kepentingan menghidupkan bulan Syawal. Syawal ni kita tahu habis saja Maghrib Ramadan, masuk Syawal. Bila kita buka puasa, kita buka puasa, dah masuk Syawal lepas Maghrib. Dan pertama sekali yang kita lakukan adalah
adalah kita bertakbir. Bertakbir. Takbir ni untuk lelaki, untuk perempuan takbir. Dekat rumah, perempuan pun takbir. Boleh tak kita takbir sekarang? Nanti orang tanya, Ustaz, takbir raya ni kita boleh takbir sekarang tak? Saya nak praktis ni. Nak praktis. Jadi sekarang ni boleh praktis tak? Praktislah. Bacalah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Baca, tak ada masalah. Nanti orang kata, Ustaz, takbir nanti orang yang dah meninggal tu dalam kubur tu menangis tak? Jangan cakap orang kat kubur, orang kat rumah ni yang nangis. Kubur tu mana dia nangis? Mana kita tahu? Tak sampai pun dia tak dengar, jauh. Dan memang dalam kubur tu dia pun tak tahu apa yang berlaku. Kalaulah dia tu diberi nikmat, diberikan kenikmatan, nampak tempat dia dalam syurga, tak ada kisah lagi tentang takbir-takbir ni. Dan kemudian kalaulah dia diazab, na'udzubillah. Na'udzubillah. Kalaulah kita ada saudara mara kita, adik-beradik yang dah meninggal, ibu bapa yang dah pergi terdahulu daripada kita, banyak-banyaklah kita doa untuk mereka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa-dosa mereka. Tetapi bagi mereka yang diazab dalam kubur, tak ada masa lagi nak dengar takbir. Tak ada hadis pun. Itu pun saya pun tak tahu daripada mana datang. Orang kata bahawa orang ahli kubur ni, bila dia dengar takbir, dia nangis. Bukan ahli kubur yang nangis. Kita ni yang nangis. Pasal apa? Sedih. Sedih mengenangkan orang-orang yang dah meninggal tu, tinggalkan kita. Dah tak sama lagi, tak bersama lagi dengan kita. Jadi kalau kita dekat rumah ni nak praktis lah. Jadi kita anak-beranak nak baca takbir. Lepas hari raya, bila masuk Syawal, lepas maghrib aja, kita pun sama-sama takbir. Kalau kita tak mau baca takbir dengan lagu, kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu takbir juga. Jadi amalan yang pertama yang sepatutnya kita lakukan adalah kita memperbanyakkan takbir. Dan kemudian kita malam tu dah tak ada apa-apa lagi kita nak lakukan. Cumanya kita sepatutnya teruskan amalan-amalan kita. Jangan kita putuskan amalan-amalan bulan Ramadan, masuk Syawal aja. Kita pun dah fikirkan, yalah, mentang-mentang kita masak rendang. Masak udang. Udang pun macam-macam udang lagi. Lepas tu ketupat pula tu nak masak malam tu. Walaupun kita tak beli ziarah, tapi nak adakan suasana hari raya. Kita pun, bila buka puasa, kita pun makan. Dah tak ada tarawih lagi dah, kita pun makan. Lepas maghrib, lepak. Kalau boleh, kita teruskan amalan-amalan kita. Alhamdulillah, Ramadan ni kita semayang secara berjemaah dengan keluarga kita. Dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak. Teruskan. Teruskan. Dan kalau isyak, teruskan. Dan kemudian, kita solat witir. Jangan kita tinggalkan solat witir. Witir ni bukan untuk Ramadan. Witir ni untuk seluruh kehidupan kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, ausini. Wahai Rasulullah, berikan aku wasiat. Cuba kita bayangkan, kalaulah anak kita tanya kita, ibu, kasih saya wasiat. Apa maksud wasiat tu? Wasiat bukan kita nak kata bagi engkau nanti dapat harta aku sekian-sekian. Tak ada. Wasiat ni maksud apa? Nasihat yang terbaik yang kita nak kasih. Daripada pengalaman hidup kita ni, kita dah hidup ni dah 60-70 tahun. Bila anak kita tanya, sini, berikan aku wasiat. Kita nak fikirkan apakah nasihat yang terbaik kepada dia. Ini sama juga dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah ni bersama dengan Nabi cukup lama, 3 tahun. Tak pernah berpisah. Dan sangat rapat dengan Nabi. Maka dia kata, ya Rasulullah, ausini.
berikan aku wasiat. Nabi kata apa? Jangan kau tinggalkan 3 amalan. 3 amalan ni jangan kita tinggalkan selama-lamanya. Pertama sekali, Nabi kata, jangan tinggalkan solat duha. Jangan tinggalkan solat duha. Jangan tinggalkan solat witir. Dan jangan tinggalkan puasa 3 hari dalam sebulan. Ini 3 amalan ini, jangan kita tinggalkan selama-lamanya. Iaitu apa? Solat duha ni kita boleh lakukan daripada 7.30 sampailah 12.30. 2 rakaat. Dan kita lakukan solat witir. Witir ni, kita biasanya lakukan witir 3 rakaat. Kita biasanya lakukan witir 2 rakaat, kemudian 1 rakaat. Selepas isyak. Kita pun boleh melakukan witir 3 rakaat terus. Kita lakukan rakaat yang pertama, kemudian rakaat yang kedua, kemudian rakaat yang ketiga, kemudian bagi salam. Tak ada tahiyat awal. Dia bukan macam maghrib. Jadi dua-dua betul. Kita boleh lakukan. Kita nak lakukan witir pada awal malam ke, kita nak lakukan pada akhir malam, teruskan. Tak ada masalah. Dan kemudian, kita lakukan 3 hari puasa dalam sebulan. Bila-bila. Ini amalan yang Nabi kata, jangan kamu tinggalkan. Dan kita teruskan amalan ini. Dan kemudian, bila pagi tu, pagi hari raya, pagi hari raya kita bangun saja sebelum hari ini, insyaAllah saya rasa banyak tempat-tempat ataupun masjid-masjid memberikan kita panduan bagaimana kita nak lakukan solat hari raya, dan besar kemungkinan kita akan lakukan di rumah kita. Jadi sebelum kita melakukan solat hari raya tu, sunatnya adalah untuk kita makan dulu. Jadi kalau solat hari raya kita dah bagi tahu kepada keluarga kita, kita lakukan pada 8 pagi. Teruskan. Kita nak lakukan pada 7.30. Teruskan. Boleh. Kita sembahyang subuh awal. Azan saja kita sembahyang subuh. Kemudian kita pun takbir. Dengan anak-anak, isteri, suami. Kemudian sampai 7.30 saja. 7.30 kita pun solat hari raya. Tapi sebelum tu digalakkan kita untuk makan dulu. Makan. Supaya kita bila solat tu, kita berada dalam keadaan perut kita diisi. Kita tak puasa. Dan kalau sunah-sunah yang lain tu yang kita nak keluar tu, tak boleh lakukan lah. Jadi kita makan sebelum kita melakukan kita punya solat. Dan kalau boleh kita lakukan puasa sunat Syawal. Ini saya nak bincangkan, mungkin ada perkara-perkara yang kita nak tanya tentang hukum ni. Sebenarnya sunat Syawal ni hukum dia adalah sunat muakkadah. Sunat muakkadah maksudnya sunat yang digalakkan, bukanlah wajib. Kita nak buat, tak nak buat, tak ada masalah. Tetapi sebaik-baiknya kita buat. Kerana Nabi SAW berikan pahala yang cukup hebat. Nabi kata, Man sama Ramadana, thumma taba'a sittan min Syawal, kana kasiyamid dahar. Sesiapa yang puasa Ramadan, kemudian dia isusuli dengan 6 hari Syawal, seolah-olahnya dia puasa seluruh masa. Seluruh masa. Jadi kalaulah kita puasa bulan Ramadan, 30 hari. Kemudian bulan Syawal ni kita lakukan 6 hari. 6 hari ni bila? Bila-bila masalah. Bila-bila masa. Tak perlulah kita nak buat pada hari yang kedua, hari yang ketiga, hari yang keempat, hari yang kelima. Tapi kalau kita ni dalam circuit breaker ni nak buat, teruskanlah. Pasal apa? Mungkin kita pun, pasal apa kita nak habiskan puasa kita cepat-cepat. Masih lagi kat rumah lagi ni. Might as well lah. Puasa-puasalah, tak apa. Hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. 6 hari berturut-turut, teruskan. Tapi kalau kita tak mau hari yang kedua, tak apa. Nabi kata, siapa yang puasa pada 6 hari Syawal. Nabi tak kata 6 hari pertama Syawal. 6 hari Syawal maksud bila-bila lah. Asalkan dalam bulan Syawal, puasalah 6 hari. Bila-bila. Tak perlulah ikut urutan dia. Kita puasa Isnin, Kamis, Isnin, Kamis, Isnin, Kamis. Alhamdulillah. Ataupun kita nak puasa Isnin,
Isnin. Lepas itu, lagi 3 hari. Teruskan. Tak ada masalah. Cuma masalah di sini, ada yang bertanya, Ustaz, kalaulah di sini Nabi SAW sebut siapa yang puasa Ramadan. Maksudnya kena dapat Ramadan seluruhnya. Saya tak dapat ni. Pasal apa? Saya ada haid. Wanita biasanya ada alami haid. Lainlah kalau yang dah menopause. Kalau dah menopause, lain. Jadi, saya ada haid, tak dapat. Jadi, boleh tak saya puasa 6 hari ni? Dan kemudian 6 hari ni, patut tak saya puasa qada dulu? Ataupun puasa sunat dulu? Jadi di sini Nabi SAW sebut, dan ini kelebihan Syawal ini diberikan kepada lelaki dan perempuan. Itu pertama sekali. Tidak dibezakan di antara lelaki dan perempuan. Kelebihan ni bagi lelaki, kerana apa, lelaki memang lelaki tak ada head. Cuma heading aja dia ada. Main bola aja. Jadi kalau lelaki tu dia kata dia tak dapat puasa Syawal ataupun puasa Ramadan penuh, mungkin ada sebab-sebab kerana apa, tugas yang memberatkan, ada yang kerja berat. Itu memang ada keuzuran, ataupun dia bersafar, ataupun sebab-sebab lah, sakit ke apa. Jadi kalau sesiapa yang ada keuzuran syar'i seperti haid, maka dalam bulan Syawal ni dia boleh puasa 6 hari. Dan puasa 6 hari ni ada ulama kata kalau boleh qada dulu. Itu pandangan mereka. Pasal apa dia kata? Yang fardu ni dia kata kena buat dulu. Kemudian barulah sunat. Itu ada pandangan. Tetapi apa yang saya faham, iaitu pandangan pandangan Syafi'i, iaitu kita boleh sembahyang sunat dulu. Sembahyang sunat pula. Kita boleh puasa sunat dulu. Puasa sunat. Puasa sunat dulu. Iaitu kerana puasa sunat ni hanya bulan Syawal saja. Ada 6 hari ni susah. Walaupun kita kata, Ustaz, 30 hari tu kita boleh puasa qada 6 hari, ataupun mungkin 7 hari ke, ataupun 8 hari, kemudian kita puasa 6 hari Syawal. Mungkin ada orang mampu, tapi bukan semua yang mampu. Maksudnya apa, dalam satu bulan tu, dia kena puasa dalam 13 hari, 14 hari. Berat tu. Berat. Pasal apa, dah tak ada syaitan. Ramadan senang, semua orang puasa. Yang ini, luar Ramadan memang berat untuk puasa ni. Jadi, kita boleh puasa sunat dulu. 6 hari. Dalam bulan Syawal. Dan kemudian, qada tu, kita ada 1 tahun nak qada. Jadi di sini kerana apa? Memang qada tu ada waktu-waktu dia. Begitu juga di sini. Ulama mengatakan bahawa solat ni, waktu dia panjang. Solat fardu ni, waktu dia panjang. Kita boleh lakukan daripada Zuhur sampai Asar. Zuhur ni panjang waktu dia. Jadi kita boleh waktu bila-bila masa sembahyang Zuhur. Sama juga dengan qada puasa. Qada puasa ni boleh lakukan daripada Syawal sampailah Syakban. Kita kena lakukan sampai Syakban. Itu ada 11 bulan. Jadi 1 bulan ni lakukanlah 6 hari puasa dulu. Kemudian yang qada tu bila-bila masa. Itu saya rasa pun itu lebih baguslah. Lebih memudahkan supaya kita dapat pahala daripada puasa sunat tadi. Okey. Baik. Okey. Masih belum lagi ada soalan lagi. Jadi saya pun tak tahu ada tak soalan. Okey. Okey, tengok. Okey, jadi bagi siapa yang kenal saya pun ialah alhamdulillah salam Ramadan juga bagi siapa-siapa yang bersama ni. Jadi okey. Kalau tak ada soalan, saya teruskan lagi. Amalan-amalan yang boleh kita lakukan pada bulan Syawal. Dan di antara amalan yang sangat penting, selepas circuit breaker, kita boleh pergi ziarah menziarahi. Ziarah menziarahi ni bukanlah satu adat. Ia adalah satu ibadat. Kita ingat tiap-tiap tahun kita ziarah keluarga kita kerana memang nak kena ziarah. Kita nak kena ziarah ibu bapa kita. Dan memang tabiat masyarakat kita, biasanya hari pertama tu ziarahlah mak bapak. Ziarah mak bapak saya, kemudian ziarah mak bapak isteri. Macam tu. Jadi, kita punya masyarakat, bila mak bapak dah meninggal, hari pertama pun kita pergi kubur pula.
Sebenarnya hari raya ni adalah hari yang gembira. Bukan hari kesedihan. Hari gembira. Kerana Nabi SAW telah bersabda, bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Dua kegembiraan. Kegembiraan bila dia berbuka. Bila kita berbuka ni kita gembira. Tiap-tiap hari kita berbuka tu kita nampak makanan, lauk pauk tu memang gembira kita. Sama juga bila kita berbuka daripada Ramadan. Kita gembira. Hari pertama tu hari kegembiraan. Pakai baju cantik-cantik. Bukan tempat untuk pergi kubur. Kalau kita nak pergi kubur, Ramadan ni pergi kubur. Bila dalam bulan Ramadan ni, pergi ziarah mak bapak. Kerana doa kita tu doa yang paling makbul. Allah Subhanahu Wa Taala tak tolak doa orang-orang yang berpuasa. Dan kemudian Allah tak tolak doa anak bagi mak bapak dia. Ini dua kekuatan. Ini kita kata dua ni. Double ni. Jadi kalau kita nak pergi ziarah, pergi sekarang. Besok pagi, pergi. Ataupun petang, dah redup sikit, pergi ziarah. Bersihkan kubur. Kita sedekahkan bacaan. Dan kita doakan bagi mereka. Dalam bulan Ramadan. Bulan Syawal, ziarah orang yang hidup. Jadi kalau mak bapak dah tak ada lagi, ziarah kakak yang tua. Ataupun abang yang tua. Dia mengambil tempat mak kita, bapak kita. Ziarah dia. Dan ziarah ni bukanlah satu adat. Ziarah ni kita niat adalah ibadat. Kerana Nabi SAW telah bersabda, Man 'ada maridan aw zara akhallahu fillah nadahu munadin tibta wa taba mamsyaka falyatabawwa maq'adaka minal jannati manzila. Cukup hebat. Cukup hebat. Ganjaran bagi mereka-mereka yang menziarahi saudara-saudaranya. Di sini Nabi SAW bersabda, Man 'ada maridan, sesiapa yang menziarahi orang sakit. Orang sakit kita kena ziarah. Auzara akhallahu fillah, ataupun menziarahi saudaranya kerana Allah. Jadi kita ziarah kakak kita, ziarah mak bapak, ziarah abang, ziarah adik, keluarga kita semata-mata kerana Allah. Sesiapa yang melakukan ini, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan seorang malaikat untuk berisytihar, untuk melaungkan kalimat-kalimat ini. Dia kata apa? Tibta, engkau telah melakukan perbuatan yang baik. Wa taba mamsyaka, perjalanan kau juga baik. Falyatabawwa maq'adaka minal jannati manzila, dan engkau telah mengambil tempat engkau dalam syurga. Cukup hebat. Itu pahala bagi orang-orang yang ziarah menziarahi di antara satu sama lain semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini pahalanya lebih hebat kalaulah kita ziarah saudara mara kita yang tak pernah kita ziarah. Adik-beradik yang tak pernah kita ziarah. Mungkin gaduh. Gaduh ni memang satu perkara yang lumrah. Masyarakat kita ni memang banyak gaduh. Mana-mana masyarakat lah. Yang baik, yang India, yang Cina, yang Melayu, yang Eropah, Mat Saleh ke. Siapa-siapa pun gaduh adik-beradik. Pasal apa? Biasanya gaduh adik-beradik kerana apa? Biasanya pasal fulus. Pasal wang. Ataupun mungkin kita terguris. Kadang-kadang kita ni berseluruh. Kita berjenaka. Kita bergurau-gurau dengan adik-beradik. Ada yang bergurau kasar. Jadi ada yang tersinggung. Dah tersinggung dah. Sumpah 7 keturunan. Macam itulah kita. 7 keturunan tak mau jumpa. Sampai ada pula. Bukan apa. Keluarga saya pun ada pengalaman dia. Pasal saya pun ada. Yang ajar saya, keluarga besar, kata jangan ziarah keluarga sana. Jangan ziarah keluarga tu. Kerana apa? Zaman moyang kita tu, mereka buat macam tu. Masya Allah. Zaman moyang. Jadi kita punya marah pun kita warisi. Kebencian pun kita warisi. Moyang kita yang marah, kita pun nak kena marah juga. Macam seolah-olah Nabi Adam AS, dia buat silap, kita pun nak kena tanggung dosa je.
Tak payah. Kenapa buat macam tu? Moyang gaduh. Kita ni lain. Jadi kita ziarah. Ziarah keluarga. Ini eratkan silaturahmi. Kita eratkan dan kita bentuk silaturahmi. Siapa yang bentuk silaturahmi ni, Nabi SAW sebut, Allah berikan dia dua keistimewaan. Dia akan, umur dia dipanjangkan oleh Allah SWT. Dan kemudian rezeki diluaskan oleh Allah SWT. Jadi kalaulah dalam bulan Ramadan ni, kita ziarah satu sama lain. Jadi kita lakukanlah. Tak apalah. Cuma ziarah ni, kita ziarah pun ikutlah masa-masa yang sesuai. Jangan pula nanti kita ziarah sampai membebankan. Kita ingat bahawa adik-beradik kita ke keluarga ke, dia boleh terima. Kita tak tahu. Mungkin ada yang sakit, tak sedap diri, tak sedap badan ataupun sebagainya. Jadi kita ziarah, tengoklah keadaan rumah tu. Mungkin kita pun ziarah dalam 2-3 jam, baliklah. Janganlah kita duduk. Adik-beradik ni duduk 3 jam, 2 jam cukuplah. Tapi kalau mak bapak nak duduk, duduklah. Satu hari duduk aja kat rumah dia tak apa. Pasal apa? Itu kita nak berkhidmat untuk dia sekali. Adik-beradik ni lain sikit. Jadi kalau masa-masa lain, ziarah. Kita akan mendapat ganjaran yang baik. Okey? Baik. Dan kemudian, ada lagi masa 5 minit ni. Saya cuma nak sambung juga. Iaitu kalaulah dalam bulan Ramadan ni banyak kita melakukan amalan-amalan. Jangan kita berhenti kat situ. Teruskan amalan-amalan. Jadi di sini Nabi SAW berikan kita panduan. Dalam bulan Ramadan kita puasa 30 hari. Jadi bila luar Syawal, kita digalakkan untuk puasa 3 hari ataupun 6 hari. Pilih yang mana satu. Jadi kalaulah kita kata 6 hari, maksudnya kita buatlah 1/5. 1/5 amalan-amalan kita. Jadi kalaulah bulan Ramadan kita biasanya baca Quran yang banyak. Banyak Quran. Kita kadang-kadang baca 4 muka surat. 10 muka surat. Dalam satu hari tu 10 muka surat kita baca. Jadi kalaulah luar Ramadan, kita baca 2 muka surat cukup. Ataupun 1 muka surat pun cukup. Tak apa. Jadi amalan-amalan tu berkekalan. Ataupun kita kalau boleh buat 1/5. 1/5 daripada amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Teruskan. Dalam kita punya bacaan Quran. Kemudian kita punya zikir. Doa kita teruskan. Dan juga jangan kita lupa mencari ilmu. Ganjaran mencari ilmu ni cukup luar biasa. Ilmu ni adalah cahaya. Sekarang Alhamdulillah bila kita belajar, kita dah dapat cahaya sikit dah. Kita nak besarkan cahaya kita lagi. Lebih besar kita punya cahaya, kita punya kehidupan mempunyai panduan yang lebih besar lagi. Lebih terang lagi kehidupan kita. Dan ilmu ni akan memudahkan kita. Memudahkan kita di titian sirat. Kerana titian sirat ini adalah jembatan yang sangat-sangat gelap. Apa cahaya dia? Cahayanya daripada solat. Solat ni memberikan kita cahaya. Dan ilmu tu akan memberikan kita cahaya.